Kita sambut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Tembus ibu kota, itu di Pudu Raya, di tengah bandaraya. Kalau banyak jalan raya dipanggil lebuh raya, bunga lambang Malaysia namanya bunga raya. Bukan penyelenggara, pengawas harta benda, jabatan kerja raya. Gembira kita di hari raya, makan kenduri di balai raya. Kalau kita malas nak puasa, kita sama macam hantu raya. Selamat hari raya, selamatlah beraya. Selamat, selamat hari raya. Mari kita kumpul duit raya. Selamat, selamat hari raya. Kita semua jadi kaya raya. Selamat hari raya, selamatlah beraya. Selamat hari raya. Yeay! Sembang sahur kami teruskan pada malam ini, pada minggu ini untuk anda semua, dan kami nak dengan bangganya memberitahu bahawa kami bersiaran secara langsung sepenuhnya pada malam ini di pusat latihan Kor Polis Tentera Diraja ataupun Pulaport. Ya, dan juga Alhamdulillah dipertemukan lagi bersama dengan penonton-penonton Sembang Sahur, dan hari ini merupakan episod terakhir Betul kita lah kan? Diam tak diam kita dah sebulan bersiaran, Hanif. Betul. Hari ini baru pertama kali. Yang Hari ni baru hujung-hujung pertama dia kali bagi kita bersama ya. Hujung-hujung kita bersama. Tapi apapun, kita dah bersiaran di banyak lokasi. Dan ini antara lokasi yang saya tengok tepukan daripada penonton-penonton yang tadi tu sambil-sambil menyanyi tu yang paling berdisiplin lah. Ya kan? Dia sama je. Serentak. Dia tak ada nak sama-sama ke apa ke. Dia semua synchronize. Hanif, mereka pula latihan macam mana, Hanif? Betul. Senyum pun synchronize ni. Kalau boleh kita tengok Hanif, ni. kita nak alu-alukan juga kedatangan Major Muhammad Azwan Salihuddin selaku Timbalan Komandan Pulaport dan juga pegawai-pegawai Pulaport. Begitu juga penuntut-penuntut Pulaport. Ya, bagi tepukan, jom. Ayo. Ini tuan rumah kami sepanjang 2 hari pada minggu ini. Betul. 19 dan 20 April ini di Sembang Sahur dan kami sangat bertuah kerana bersama dengan mereka, dan sepanjang 1 jam ini kita akan InsyaAllah. bersiaran bersama dengan satu perbincangan yang saya kira sangat dekatlah Betul. iaitu Syawal untuk mengeratkan silaturahim. Ya. InsyaAllah kan menjelangnya Syawal, pastinya ini adalah masa yang dinanti-nantikan untuk kita semua bersama dengan keluarga tercinta. Bukan sahaja itu, kita dah bertahun-tahun kan, beberapa tahun kebelakangan ini kita terlepas satu momen yang cukup berharga, iaitu pada Aidilfitri. Inilah yang kita nak bincangkan, kita nak cerita tentang pengalaman. Anda pun mungkin boleh relate juga dengan pengalaman yang akan dikongsikan. Kita tak berdua sahaja. Tidaklah berdua sahaja. Kalau tak macam mana biasa nak cakap sejam tu ni. Ya, takkan cerita pasal kita sahaja. Tidak. Silaturahim kita pun kena dieratkan bersama dengan dua yang bersama dengan kita lah di sini. Di hujung sana kita perkenalkan dulu Dai Lokman ataupun Cak. Tapi tak apa, Dai Lokman tak apa, kita dah perkenalkan dah. Yang ini yang kita nak kenalkan betul-betul ni. Dan juga Sarah Suhairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ke abang-abang polis tentera kita ini layan lagu Sarah Suhairi ni? Ada tak yang dah download lagu Burn? Ada. Malu nak mengaku ni, semua malu nak mengaku ni, Sarah. Okey, apa khabar Sarah? Baik-baik, alhamdulillah. Macam mana setakat ini? Yalah kan di hujung-hujung ini macam mana keadaan berpuasanya, perkembangannya, mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami. Baik, setakat ini untuk tahun ini Sarah rasa sangat bersyukurlah sebab Sarah banyak lebih meluangkan masa dengan keluarga di rumah. Okay. Betul, itu yang terbaik kita kan? tidak terlalu busy tahun ini sebab banyak
banyak benda kita dah settle earlier. Jadi untuk tahun ni juga Sarah baru saja lancarkan lagu raya bersama Sufian Suhaimi yang bertajuk Pasti Raya. Jadi kepada anda semua yang belum dengar, boleh check out Pasti Raya dekat YouTube. Search je Sarah Suhairi, Sufian Suhaimi. Kita dah dengar dah. Best. Kuasa 4. Kuasa 4. Sarah Suhairi, Sufian Suhaimi. Masya-Allah. Kami pun kuasa 2 juga. Anim. Oh gitu. Kurang lah. Hari ni saya jadi A lah pula. Okey Anim, kita nak cerita tentang Syawal erat silaturahim kan. Macam kalau kita kaitkan dengan diri kita hanyalah mungkin dengan keluarga dan sebagainya kan. Daim mungkin nak kongsikan juga macam mana kesempatan ini sebenarnya walaupun kita habiskan masa bersama dengan keluarga, tapi ini ibadat juga. Betul. Kan? Untuk kita luangkan masa bersama dengan keluarga, ada kebaikan-kebaikan yang tertentu yang mungkin boleh kita recap semula lah. Kita fahami lebih lagi. Jadi insyaAllah berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kepada penonton-penonton, sembang sahur dan juga kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi bila mana kita sebutkan tentang silaturahim, benda pertama sekali yang kita perlu faham, silaturahim tu maksud dia adalah pertalian disebabkan oleh rahim. Pada asalnya, iaitu kekeluargaan lah lebih kita rujukkan. Namun begitu, jangan kita lupa, kita semua ini datangnya daripada satu moyang yang sama, iaitu Nabi Adam. Bermaksudnya kita ni, sesama Islam ni pun ada memiliki pertalian silaturahim, iaitu persaudaraan kita itu sendiri. Disebabkan itulah kalau kita nak mempermulakan atau nak memulakan majlis kita malam-malam ni, saya tengok muka kita punya audiens pada hari ni, saya rasa macam takut sikit kan. Kenapa? Jadi saya seronok kalau kita dapat senyum. Sebab apa? Salah satu pada hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang ke-1970 menyebutkan bahawa sesungguhnya senyuman di antara saudara. Bermaksud dia, kita ni sahabat-sahabat saudara semuslim ini juga adalah salah satu sedekah. Jadi senyum tu sedekah ya. Jadi kita banyakkan, jadi kita naklah kita punya aktif kita ni semua bersenyum. Dan alhamdulillah insya-Allah kita akan mempertautkan tali persaudaraan silaturahim. Tapi mereka ni senyum dalam hati. Betul. Kan? Kalau tengok senyum memang kadang-kadang serius je kan. Tapi dalam hati tu ada taman juga, senyum juga. Tadi bila ambil gambar pun semua buat ucapan yang macam ni juga. Mini love juga yang keluar itu. Banyak lagi kita nak tanyakan sebenarnya berkaitan dengan Syawal mengeratkan silaturahim ini. Dan sembang sahur ini pastinya bila kita bawa Sarah Suhairi, kita nak tanya pengalaman dia lah kan. Bila beraya. Tapi nanti dulu sebab kita nak beristirahat seketika. Terus bersama dengan kami di Sembang Sahur. Assalamualaikum. Saya Ranger Muhammad Ekal dari Batalion ke-5 Regimen Ranger Diraja, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga saya di Gilbert Sabah, Kuala Lumpur. Komando, Assalamualaikum. Saya Kopral Hakimi dari Pusat Latihan Pengembangan Khusus ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada warga ATM, tidak kira di mana anda berada, dan untuk family tersayang, tunggu abang balik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nasrullah Ilyas Biramli dari Regimen 881 Pasukan Udara Tentera Darat mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua anggota ATM dan semua warga Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lens Kopral Irwandi Shah bin Haji Tabak dari Unit Polis Tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Malaysia dan Brunei. Selamat Hari Raya. Kami penuntut khusus Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin. Bye. Penuntut khusus Cawang Penyiasatan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Kopral Salimah binti Saad ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin pada keluarga saya di Penang. Tunggu saya balik kampung. Kami, warga Korps Polis Tentera Diraja, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya, Kopral Muhammad Amirul bin Syakir Izan dari Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada ibu bapa saya di kampung di Johor, Batu Pahat. Saya Kartikeyan Rakisiwa dari Unit 102 Korps Polis Tentera Diraja. Di sini saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada sahabat-sahabat saya dan warga negara Malaysia. Selamat Hari Raya. Saya Kopral Kumar dari CSJ Zon Sarawak ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Tentera Darat yang beragama Islam. Selamat sampai ke kampung dan selamat sampai di destinasi. Selamat Hari Raya.
Kami warga Kor Polis Tentera Diraja mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya Private Muhammad Ahmad Amin Osman dari unit 11 TRMG ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada keluarga di kampung di Baki, Muar Johor. Saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kopral Khairul Amin Wakar dari pasukan 22 RMG ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada kedua ibu bapa saya berada di Sungai Petani Kedah dan juga isteri tercinta saya berada di Zulu Bukit Tajam. InsyaAllah sebelum raya ambil balik. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Ya, selamat kembali bersama kami di Sembang Sahur. Ini adalah siaran secara langsung dari Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja ataupun Pulaport. Lihatlah saja kepada wajah-wajah ini, semuanya tersenyum-senyum manis sahaja. Senyum kan? manis, muka dah segar. Bukan apa tahu. Sebab apa? Sebab kita sampai tadi, lepas tu dah waktu berbuka kan. Ramai warga-warga ATM di luar sana yang macam beratur. Kita ingat apa? Okey. Rupanya hari ni ada coffee free. Alamak. Ni yang awak tengah pegang ni? Inilah dari Super. Okey. Kita minum dulu boleh? Silakan. Ani tengok je lah. Itulah tengok pasal je. kenapa bawa satu je. Rasa kopi yang cukup dia punya krim, halus dan beraroma. Jadi jangan lupa tahu untuk anda semua raikan Aidilfitri anda bersama dengan Super. Nampak tak? Itulah suasana je tadi kan. Baik. Kita nak rasa sekali lagi tadi macam Anik tak tengok je kita minum. Okey, saya tengok je. Okey, reaksinya. Gitu reaksinya. Memang kita belilah rasa kalau kopi macam yang tu. sememangnya berkrim halus dan beraroma. Dan awak tunjukkan kepada saya, habis yang dua lagi tu tengok jugalah. Dia tengoklah kejap. Dia tengok je. Tengok boleh kan? Boleh. Minum kopi. Sama nanti kita ada session kita nanti. Boleh. Dan untuk mengeratkan silaturahim juga di bulan Syawal yang bakal menjelang ni kan. Sarah, kita nak tanya, macam mana sebenarnya makna Aidilfitri ni bila Sarah bersama dengan keluarga mungkin di kampung, cara-cara mengeratkan silaturahim ni Sarah? Untuk cara-cara Sarah selalunya kalau dekat balik kampung tu, selalu Sarah akan balik macam satu hari awal. Tak pun kadang-kadang tu balik pagi sebab Sarah pun dekat KL je. Jadi pagi-pagi tu macam kita sama-sama masak rendang. Tapi kita selalunya masak awal, yang masak macam lepas subuh tu, kita terus masak. Jadi memang tak kisahlah yang lelaki, memang atuk Sarah pun rajin masak rendang. Sangat-sangat rajin. Jadi memang kita traditionally memang masak kita buat kerisik sendiri. Kita tak beli tau. Kita buat manually. Jadi excited je Sarah. Excited kan? Sebab memang itu adalah rutin setiap hari raya. Jadi Sarah happy lah bila setiap tahun kita dapat melakukan rutin yang sama. Walaupun masa PKP pada few years back kan, memang Sarah masih lagi dapat jumpa sebab dekat lah orang kata. Satu daerah. Sebab apa? Aidilfitri ni akan ada setiap momen kita tau. Betul. Yang akan diingati. Tapi bila kita bercerita tentang ini, ada juga side yang kita perlu fikirkan yang tak dapat balik raya. Betul. Mungkin juga warga-warga ATM di sini yang kan ada yang bawa ucapan tadi tu ingat semua dapat balik raya ke? Sebagainya kan, bila kita fikir balik mereka terlepas tau waktu-waktu begini kan. Bila kita betul tak Daim? Betul, sebab saya tahun ni tu saya raya kat KL tahun ni. Ayo. Awak contoh je lah, Kalau tak Daim raya mana? Kalau tak kita raya dekat Kedah. Tapi sebabkan kita ni seorang suami perlu bertimbang rasa. Sebab apa? Hari ni bukan kali ni bukan giliran dia. Bukan giliran kita. Rasanya tiap tahun bukan giliran dia ni. Cara dia cakap. Okey. Kita cerita pasal giliran ni kan. Kadang-kadang kan boleh buat sampai bergaduh tau suami isteri sebabkan giliran. Jadi macam mana kalau kita sebagai keluarga Islam, kita harus memahami yang sebenarnya walaupun ada side-side tertentu kan, yang Hanif kena balik kampung Hanif ke, kena balik kampung isteri ke, yang mana harus dihormati dan menepati cara yang terbaik untuk kita ukhuwahkan. Okey, pertama sekali kena faham. Ni para suami dia kena faham sebab kita ni kahwin, kita ni bukan hanya sekadar kita berkahwin dengan isteri kita, tapi kita juga berkahwin dengan keluarga isteri kita. Maksud di sini, kita ni bila mana kita dah ada family kita, kita kena anggap juga family mertua kita itu juga sebagai family kita sendiri. Dan sebabkan itulah baru kita ada tolak ansur. Okey, sebab tahun ni atau lepas, sebagai contoh dah, tahun lepas kan selepas mana 2 tahun kita tak dapat balik beraya, tu lepas dapat balik beraya rumah kampung kita, isteri kita boleh beralah dengan kita, boleh beralah. So tahun ni apa salahnya kita raya pula dekat bersama dengan keluarga isteri. Maka di situ akan wujudlah orang kata persefahaman, tak ada lah berlaku pergaduhan di antara
antara suami isteri. Kan. Kadang-kadang tu isteri dah memang duduk KL dengan mak ayah dia. Tapi raya pun nak raya pertama. Tapi raya ni memang kadang-kadang buat tak boleh betul ansur lah dak ni. Betul. Kita melihat kepada bercerita kepada pengalaman sendiri. Pengalamannya mungkin kita beli beras lah, tapi beras tu siapa yang masak kan. Betul ni. Apa yang dikatakan tu sebab salah satu daripada sebab-sebab remeh berlakunya penceraian di antara suami isteri, salah satunya adalah disebabkan oleh yang si suami tak bersetuju tak balik kampung dia untuk beraya. Sebab tu pun boleh terpecah perceraian tu ya. Betul. Ini kan. Janganlah kita dengar benda-benda yang tak best kan, waktu-waktu begini, waktu-waktu nak raya, waktu nak menyambut Aidilfitri, insya-Allah kita harapkan yang terbaik semuanya. Betul? Sarah rapat dengan paling rapatlah dengan adik-adik. Kalau kita tengok IG story dia kan, rapat dengan abangnya. Kan, rapat dengan abangnya memang antara yang manja lah. Betul. Jadi momen yang diingati tu secara ringkas yang mungkin boleh dikongsikan. Time raya je mesti akan cerita. Topik ni yang akan dibuat. Inilah dia. Alamak, kalau bukan. Tak ada, abang mungkin dah bosan dengan Sarah nyanyi. Sebab duduk satu rumah kan, balik-balik adik nyanyi kan. Training pun adik lah. Tak apa Sarah, raya jangan nyanyi. Abang kata tak apa, kita raya kita makan kuih kan, kita makan lemang kan. Kita tak payah nyanyi. Betul. Pagi nyanyi. Mungkin Sarah rapat juga dengan abang lah sebab apa, abang lahir dulu, kemudian Sarah, kemudian 4 tahun selepas tu baru Sarah ada adik. Jadi banyak momen-momen yang dikongsikan bersama abang tu lah. Jadi untuk Sarah rasa masa Sarah kecil-kecil tu Sarah nak kata macam rapat dengan abang tu, dia rambut Sarah pendek sebab macam dia dengan beraya dengan kawan-kawan lelaki dia. Maknanya sampai ke tahap itu rapatnya. Sekali join. Abang tu idola lah tu. Ikutlah apa benda dia buat. Itu Sarah nasib tak pakai baju Melayu je. Nasib abang tak buat botak je. Betul. Itu kalau pakai baju Melayu tu memang betul-betul erat silaturahim tu. Dah besar mesti dia ketawakan balik kan bila cerita tentang tu mesti jadi itulah bila dah besar ni abang perempuan adik saya ni. Betul. Faham. Okeylah, itu mungkin antara cara masing-masing dan nanti kita nak dengarkan juga bagaimana untuk mengeratkan lagi silaturahim di bulan Syawal ini sebagai satu medium kan. Nanti pun kita nak buka soalan lah kepada mereka yang berada bersama dengan kita ini. Mungkin ada soalan-soalan yang di luar jangkaan Dai kan. Apabila mereka ini bertanyakan soalan nanti, tapi sekarang kita nak saksikan jom masak ni Hanim. Ya, kali ini kita nak kongsikan bersama dengan anda resepi yang pastinya anda suka, bergedil roti. Bergedil roti, dah bergedil roti. Dibawakan khas kepada anda oleh Massimo. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Dan untuk episod kali ini, saya akan masak menggunakan produk dari Massimo sendiri, iaitu roti benih multigrain dengan Bali Massimo. Kita kena tahu juga khasiat dia apa. Sebab bila anda gunakan roti daripada Massimo ni, lebih-lebih lagi roti yang ada Bali ni, kita tahu Bali ni premium dari Kanada sendiri. Dan Bali adalah superfood yang mempunyai tocotrienols yang kaya dengan antioksidan dan juga beta-glucans yang dapat membantu mengurangkan kolesterol dalam badan kita. Jadi dia ada lagi kebaikannya. Antaranya juga pengambilan Bali ni sebenarnya dapat membantu meningkatkan sistem imunisasi badan. Mana yang kuat demam, mana yang kejap-kejap batuk tu boleh amalkan makan Bali sebenarnya. Alright, jadi sekarang ni untuk resipi saya yang akan gunakan roti daripada Massimo ni, saya akan buat kita punya bergedil roti. Okey, jadi bahan-bahan dia semua dekat depan ni memang ringkas saja. Apa yang anda perlukan adalah udang, cili flakes sedikit, sos tiram, kita ada telur, lepas tu kita ada juga minyak bijan, daun sup dan juga bawang putih, kentang dan kita punya bawang goreng. Itu je yang diperlukan. Dan sebenarnya dekat sebelah saya ni saya dah panaskan minyak siap-siap supaya bila kita nak goreng nanti dia akan jadi lebih cepatlah kita punya proses ni. Okey, baik. Untuk langkah yang pertama apa yang saya nak buat adalah sekarang ni saya akan satukan semua bahan-bahan kita. Okey, kita akan masukkan dulu kita punya ni lah udang yang kita dah kisarkan ni. Okey, kita dah kisar udang kita masuk terus dalam ni. Seterusnya kita boleh masukkan telur sebiji. Dan kita akan masukkan juga sedikit kita punya cili flake ni lah. Seterusnya, kita punya sos tiram. Okay, masuk sos tiram. Kita masukkan juga kita punya minyak bijan. Saya akan satukan juga dengan kita punya bawang goreng. Ini rahsia dia sebenarnya untuk bagi kita punya bergedil sedap. Bagi ada rasa istimewa sikit, bagi ada rasa rangup-rangup, kita masukkan bawang goreng dalam ni. Sekarang ni kita kacau yang ni dulu. Barulah saya akan satukan lagi dengan bahan-bahan yang lain seperti kita punya bawang putih, kentang dan juga kita punya daun sup ni. Okey, cukup bagi dia sebatil lebih kurang macam ni. Okey, sekarang ni saya boleh masukkan kita punya bawang putih. Jadi untuk bawang putih ni saya tinggal parutkan sahaja. Okey, kita parutkan bawang putih kat dalam ni. Seterusnya saya akan parutkan juga kita punya kentang kat dalam ni. Dan kita masukkan juga kita punya daun sup pula. Okey, kentang siap. Seterusnya kita punya daun sup.
Okey, daun sup ni saya akan chop-chop dia. Kita ambil sikit dan kita hiriskan semua sekali. Okey, saya masukkan kita punya daun sup. Setelah ni, okey, dan kita kacau lah sikit sebelum saya nak masukkan kita punya roti nanti. Kita kacau ni dulu. Okey, jadi untuk langkah yang seterusnya, roti yang saya akan guna inilah dia. Roti benih multigrain dengan Bali Massimo sendiri. Okey, saya akan keluarkan lebih kurang dalam 6 keping roti. Dan sekarang untuk roti, saya akan potong dia. Kita akan buat dia dalam bentuk dadu yang besar lah. Kalau boleh kita potong dia kepada 4 bahagian. Kemudian kita potong lagi macam ni pula. Yang paling penting kita nakkan dia dalam bentuk petak. Kemudian bila kita dah potong macam ni, dalam bentuk dadu yang besar ni, terus masuk dekat dalam kita punya bowl ni. Saya akan gaulkan dia. Bila kita gaulkan ni, sebenarnya ini adalah langkah yang terakhir sebelum kita masukkan terus dekat dalam minyak yang kita dah panaskan siap-siap ni lah. Pengambilan Bali Massimo dapat membantu untuk meningkatkan sistem imunisasi badan. Jadi kita boleh amalkan Bali ni sebenarnya. Dia baik untuk imunisasi badan kita. Kita dah boleh gaulkan kita punya adunan ni. Sebab apa saya guna kita punya tangan je, dia lebih mudah. Satu lagi sebab kita tak nak dia terlampau hancur. Okay, jadi bila saya gaulkan ni, cukup sekadar kita punya paste udang kita, lepas tu daripada kita punya kentang tu, cukup bagi dia melekat-lekat dekat kita punya roti ni. Okay, lebih kurang macam ni. Kemudian kita boleh ambil dan kita boleh bentukkan dia, kita boleh goreng terus dalam minyak yang dah dipanaskan. Okay, kita ambil sikit ni. Lebih kurang macam ni. Jangan terlampau penyek sangat. Dan kita masih boleh tengok lagi dia punya roti. Okey, jadi bila kita nak goreng untuk roti kita ni, dia tak perlukan masa yang lama sangat. Okey, saya perlukan masa lebih kurang dalam 4-5 minit je. Cukup bagi dia perang. Maksudnya bila kita masuk dalam ni, jangan terus terbalikkan dia. Kita bagi dia masa lebih kurang dalam 2 minit sebelah. Lepas tu kita balikkan lagi 2 minit lebih. Dan dah pun siap. Sebab resipi ni memang sangat ringkas dan kita punya bahan pun tak banyak. Kita nak tinggal bagi dia garing je. Bila dia garing, bila dia rangup, sudah nak makan. Okey, saya akan buat semua sampai siap lah. Bila dah siap nanti saya akan tunjukkan saya punya bergedel roti. Macam mana hasilnya? Lepas saya dah goreng lebih kurang dalam masa 5 minit dan dah pun siap saya punya bergedel roti ni menggunakan produk daripada Massimo sendiri, iaitu roti benih multigrain dengan Bali Massimo. Sebab apa? Pengambilan Bali dapat membantu meningkatkan sistem imunisasi badan. Maklumlah sekarang ni banyak budak-budak sekarang senang demam, kita pun senang sakit. Jadi bila kita makan Bali ni, ada imun badan yang tinggi dalam badan kita, insya-Allah lah kita akan selalu sihat. Dan inilah dia saya punya resipi bergedel roti. Jangan lupa cuba. Salam sejahtera, saya Kopoliska dari Pasukan Pelapor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Love. Assalamualaikum, saya Laskopel Muhammad bin Anwar dari Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada isteri dan ibu mertua saya yang berada di Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum, saya Kopral Syafiani bin Yusof daripada Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga saya yang berada di Johor, Sempang Renggam, juga kepada ibu mertua dan bapa mertua saya yang berada di Macap, Sempang Renggam. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum, saya Kopral Muhammad Faiz bin Batakun daripada Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga saya dan ibu bapa saya yang berada di Tapak Perak, dan tidak lupa juga kepada ibu mertua saya di Sedak Kuala. Assalamualaikum, saya Kopral Muhammad Asharuddin bin Muhammad Ali daripada pasukan Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada kedua-dua ibu bapa saya yang berada di Kedah, dan tak lupa pula kepada isteri saya yang tercinta dan ibu bapa mertua saya yang berada di Seberang. Salam Aidilfitri. Assalamualaikum, saya Kopral Muhammad Afnan bin Zulkifli daripada tim Akrobatik Army Red Warrior. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Jerantut Pahang, dan ibu bapa mertua saya yang berada di Simpang 4 Perlis. Dan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Ya, kita kembali bersama dengan semua yang berada di sini. Tu dia. Oh, meriah.
Masih lagi bersama kami di Pusat Latihan Polis Tentera Diraja Pulapot dan bersama dengan warga ATM di sini. Sekali lagi kita nak menyantuni juga anda penonton-penonton kami Sembang Sahur yang sentiasa mengikuti daripada episod pertama sehingga ke episod yang terakhir ni. Kali ni kita juga nak kongsikan tentang menjelangnya Syawal. Syawal ini adalah waktu yang paling baik untuk kita eratkan silaturahim, insya-Allah. Betul. Tapi dalam masa yang sama kan, kita nak berkongsi juga dengan Sarah Suhairi dan juga Da'i Lokman. Okey, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Dalam erti kata ni keluarga lah kan. Bila dah ada yang tercuit-cuit tu, tersakit-sakit hati sikit lah Sarah kan. Betul. Macam mana Sarah memastikan bahawa hubungan itu kekal erat terjalin lah menjelang Syawal ni Sarah? Wah, biasa selalunya kalau Sarah, personally Sarah kalau dengan kawan-kawan, dengan keluarga, kita banyak minta maaf in advance. In advance. Minta maaf dulu. Macam masa bulan puasa ni lah kita macam lepas semayang jemaah tu macam minta maaf. Dia lebih kepada orang kata antara keluarga tu lebih intimate lah orang kata kalau dekat rumah tu. Jadi kalau dengan kawan-kawan kadang-kadang kita tak sedar, dengan kawan-kawan jugalah yang banyak terasa hati dengan kita. Lah, kadang-kadang bergurau terlebih kasar kan. Mungkin dari orang-orang jauh kita jarang berkomunikasi, tapi orang-orang yang terdekat ni sebenarnya lah yang kita banyak kadang-kadang kawan-kawan terasa hati tapi tak bagi tahu. Tapi inilah masanya untuk kita sebenarnya kontak balik kawan-kawan yang mana rapat. Kadang-kadang jiran pun kan. Jiran tu kadang-kadang kita gurau-gurau kasar, dia pun macam senyum tapi dalam hati geram macam itu kan. Betul. Jadi saya rasa minta maaf tu bukanlah untuk hari raya saja kan. Kita bila-bila masa yang kita rasa senang, bila-bila datangnya orang kata macam perasaan yang macam tak senang duduk atau kadang-kadang tak tenteram. Kadang-kadang benda itu meminta maaf pada orang yang mungkin kita rasa boleh kita banyak buat salah, boleh buat kita tenang sebenarnya. Betul. It's another terapi lah juga untuk kita sebenarnya kan. Cerita tentang minta maaf di hari raya ni yang pastinya dapat mengeratkan silaturahim. Dia adalah tradisi yang kita amalkan lah sebagai orang Melayu, maaf antara satu sama lain dan sebagainya. Tapi bila kita cakap pasal bagaimana cara yang terbaik untuk kita menyantuni tradisi itu? Adakah kita ni perlu spesifik apa kesalahan kita sepanjang tahun itu? Panjang satu list tu. Panjang tu kalau kita nak listkan kan? Ke macam mana? Sebenarnya dua perkara lah yang saya nampak dalam pagi Syawal yang diamalkan oleh masyarakat kita sepanjang pagi raya ni. Dua perkara yang sangat-sangat baik untuk kita laksanakan sampai sekarang kita lakukan. Yang pertama sekali adalah majlis bersalam-salaman mohon maaf. Betul, tradisi meminta maaf. Sebenarnya dalam kita nak minta maaf ni, kita tak perlu pun nak list kan apa kesalahan kita. Tak perlu tak perlu. Kita hanya sekadar kita kata minta maaf sekiranya ada salah silap yang sedar tak sedar. Dan juga tuan yang kita bersalam tu dia kata okey saya maafkan, saya pun sama juga minta maaf. Maka itu pun sebenarnya sudah pun menghapuskan dosa kita dengan dia. Dah cukup. Dan juga amalan kedua yang baik yang kita lakukan untuk sambungkan silaturahim di antara ahli keluarga ni, amalan kedua yang diamalkan sampai sekarang yang terbaik adalah pemberian duit raya. Kadang-kadang kita duk beranggapan bagi duit raya ni hanya kepada anak-anak sebagainya. Apa salah kalau kita mungkin ada pergaduhan dengan saudara kita yang mungkin dah besar. Tapi kita nak memujuk hati dia, nak lembutkan hati dia untuk dia memaafkan kita atas kesalahan kita. Kita hulur juga duit raya pada dia. Macam duit raya sebab apa ni? Nak minta maaf pasal buat salah. Okey aku maafkan. Kadang-kadang menjadi asbab kan simboliknya. Dah tadi cakap tentang besar kesilapanku, besar lagi keegoanmu. Macam itulah kan. Untuk kita minta maaf. Sekarang kita nak buka kepada mereka yang nak bertanya lah bersama dengan rakan-rakan kami di sini. Ada kesoalannya? Siapa tu? Boleh kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Nur Ain binti Sulaiman daripada Pusat Latihan Polis Tentera Diraja. Saya ingin bertanya soalan kepada Da'i Lokman. Okey, macam mana caranya untuk kita bersemuka dan bersilaturahim dengan orang yang pernah kita berselisih faham? Terima kasih. Ini soalan out of the box ni. Masya Allah, satu soalan out of the box, satu soalan penuh disiplin saya dengar. Da'i pun kena jawab macam tu. Da'i dengan meja ni Da'i. Yalah dengan meja. Tapi itulah kalau kita jawab macam ni takut yang audiens kata dia marah aku ke. Takut audiens kita sama-sama. Macam mana caranya tu dengan yang dah berselisih faham ni? Okey, kalau kita kadang-kadang dalam orang kata apa sedangkan lidah lagi tergigit kan. Ini kan pula kadang-kadang dengan adik-beradik. Tapi kita kena ingat juga ada satu peribahasa Melayu menyebut air yang dicincang tidak akan putus. Sebab kita walau bagaimanapun kita tetap lahir daripada satu rahim yang sama. Kan apabila kita berdepan dengan ni, yang pertama sekali kalau kita tahu dia ni ada salah dengan kita sekalipun, tak menjatuhkan
kredibiliti kita, ayat tu tinggi. Kredibiliti kita kalau kita yang minta maaf terlebih dahulu. Betul. Setuju. Takkan jatuh kita punya martabat kalau kita minta maaf terlebih dahulu. Kita mungkin kita rasa dia salah, tapi mungkin disebabkan oleh kita minta maaf dulu, menyebabkan ego dia tadi yang marah dengan kita, yang tak pernah mengakui kesilapan tu, terus jadi lembut. Dan dia pula saya pun minta maaf lah, mungkin abang mungkin ada salah dengan adik selama ni sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kena low kita punya ego dulu untuk nak lowkan ego orang lain. Betul. Tak salah pun. Dia ada dua benda boleh buat kita lembut ni. Satu kita memuji, satu lagi kita meminta maaf. Lembutlah hati orang tu, insya-Allah. Betul lah Betul Macam tu sajalah untuk kita boleh sama-sama jadi eratkan doktor cinta. Silaturahim. Okey, sekarang ni antara nak mengeratkan silaturahim juga adalah untuk kita sama-sama menyantuni mereka yang mungkin memerlukan. Mereka yang kurang bernasib baik, dan ini adalah singgah sahur dan kali ini destinasinya adalah ke rumah orang tua. Ya, dibawakan khas kepada anda oleh Massimo. Hujan ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman. Sekarang ni kita berada di Pusat Jagaan Husna Ar-Rashid. Hujan lah pula ni. Kita nak buat apa kat dalam tu? Assalamualaikum. Pusat jagaan ini merupakan pusat rawatan swasta bagi warga emas yang terletak di Kampung Klanggets, Baharu, Kuala Lumpur. Pusat ini ditubuhkan pada 15 Disember 2016, tidak menyediakan perkhidmatan penuh kerana ingin melibatkan waris untuk terus bertanggungjawab dalam penjagaan warga emas di pusat ini. Menurut pengurusnya, Rashid Muhammad Nur, pusat ini ditubuhkan atas rasa tanggungjawab terhadap anak-anak yang tidak dapat menjaga ibu bapa mereka sepenuhnya di rumah. Sebenarnya saya dan isteri saya tak ada orang tua. Bila kita fikir, bila saya bincang dengan orang rumah kita ni tak ada anak-anak untuk jaga kita tua. Kita pun tak tengok, kita pun tak tunjuk pada anak-anak yang kita jaga orang tua. Jadi saya bercadang dengan isteri untuk jaga orang tua. Apabila bercadang nak jaga orang tua tu, saya buat survey, saya buat research, saya cari tanya orang. Saya dapati ramai orang tua yang perlu dijaga. Bukan saja orang tua yang tak ada yang gelandangan, orang tua yang sebatang kara, tapi orang tua yang ada anak-anak tetapi anak-anak sibuk bekerja. Dan kalaupun anak-anak ada, banyak juga keadaan di mana orang tua tu memerlukan jagaan khusus, memerlukan rawatan. Jadi saya pun berbincang balik semula dengan isteri saya, kita buatlah satu pusat jagaan. Mudah-mudahan kita boleh tunjuk anak-anak kita jaga orang tua. Okey, Aunty. Aunty sihat? Sihat. Alhamdulillah. Tengok Aunty di sini pun ada nampak sihat kan. Aunty dah berapa lama dekat Pusat Jagaan Husna Ar-Rashid ni? Saya bulan ni sampai Kelang lah. Sampai sekarang? Okey, Alhamdulillah. Kita rasa seronok sangat sebab Aunty telah pun masuk Islam kan. Dah berapa lama dah menjadi seorang Islam ni, Aunty? Bulan 5. Bulan 5? Oh, jadi maknanya Aunty macam mana? Solat, puasa, adalah? Ikut kakak ni, kakak ajar solat. Okey, tapi nanti bila bulan puasa nanti, Aunty dah pernah puasa dah ke? Puasa. Oh, ada puasa separuh hari ke puasa penuh? Tulus. Oh, puasa terus je? Sampai pukul 7 baru buka puasa. Okey, kalau buka puasa pula macam mana Aunty? Puasa pukul 7 makan lah. Makan? Masak dekat sini lah? Masak sini lah, dia kakak masak ya. Baiklah, hari ini kita bersama dengan penaja kita pada hari ini iaitu Massimo. Terima kasih tuan kerana menaja rancangan kita pada hari ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada tuan rumah kita Pusat Jagaan Husna Ar-Rashid kerana memberikan kita untuk datang ke sini. Terima kasih atas perlawanan semua. Jadi tanda terima kasih kita kepada tuan rumah. Kita nak mempersilakan wakil daripada Massimo untuk beri sedikit cenderia hati kepada tuan rumah. Dipersilakan. Massimo membawakan kepada anda roti multigrain artisan dengan gabungan khasiat barley premium Kanada,
flaxseed, biji chia, biji bunga matahari dan bijan hitam yang kaya dengan vitamin dan mineral. Ramai orang tahu salah satu dari makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW adalah roti yang diperbuat daripada barley. Barley adalah superfood yang berserat. Ia mempunyai tocotrienol yang kaya dengan antioksidan dan beta-glucan yang membantu mengurangkan kolesterol. Pengambilan barley sebagai sebahagian daripada pemakanan harian kita dapat membantu dalam meningkatkan sistem imunisasi, pengurusan berat badan, meningkatkan penghadaman dan kesihatan usus. Ia juga membantu menurunkan kolesterol, mengurangkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Roti yang diperbuat daripada barley merupakan makanan utama bagi manusia pada zaman purba di Timur Tengah. Pengamalan pemakanan berkhasiat adalah penting untuk kita terus kekal sihat, terutamanya memandangkan keadaan sekarang di mana kita lebih kerap makan di rumah. Oleh itu, roti benih multigrain Bali Massimo dibangunkan untuk memupuk tabiat pemakanan yang lebih sihat dan memuaskan keinginan selera rakyat Malaysia. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Massimo kerana menaja program kita pada hari ini dan terima kasih kepada Pusat Jagaan Husna Ar-Rashid atas pelawaan mereka ke sini. Firman Allah SWT, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif." Barang siapa yang menginfakkan hartanya, Allah akan ganti semula dengan gantian yang berlipat kali ganda. Wallahu a'lam. Tambah agak kan Bu. Ya, Ya Allah ni semua ni. Semua ni untuk akak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Saya Prebet Muhammad Hafiz Asyad dari unit 7 RMD. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin kepada keluarga saya yang berada di Kepala Batas Kedah. Tunggu adik balik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Prebet Muhammad bin Azam dari pasukan 3 RMD ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya Prebet Muhammad Faiz bin Abdul Rashid daripada Kompani Berisika Alfa, Batalion 165 Resi Kiri. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada warga ATM dan seluruh warga Malaysia, terutama kepada keluarga saya berada di Sungai Petani Kedah. Saya 5171 dan Korporal Muhammad Syafiq bin Abu Bakar daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keseluruh rakyat Malaysia, seluruh negara Brunei Darussalam, kepada ibu bapa. InsyaAllah pada raya nanti saya akan pulang untuk berjumpa dan bersama dengan rakan-rakan sahabat yang lain yang berada di Brunei Darussalam, insyaAllah. Yeay, selamat kembali bersama kami di Sembang Sahur dan masih lagi bersiaran secara langsung sepenuhnya. Ini malam kedua ya di Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja di Pulau Port ini. Okey ke semua tu? Okey, masih okey lagi ya? Okey, masih okey. Janji Okey. Nampak dia kalau senyum bukan main manis lagi. Okey, kepada anda semua penonton kami di Sembang Sahur, kita masih lagi bersama dengan Sarah Zuhairi dan juga Cha ataupun Dai Lokman. Dari awal tadi sebenarnya kita dah kongsikan macam-macam dah. Betul. Sarah pun dah kongsikan macam mana beraya bersama dengan keluarga dan sebagainya kan. Bila kita cerita tentang keluarga, silaturahim dan sebagainya ni, kita tak boleh lupakan yang jauh, yang tak boleh balik, yang mungkin ada kekangan kerja, tugasan hakiki yang setiap tahun raya ni terpaksa dilupakan. Perkara macam tu kan. Ada tak dalam kalangan keluarga Sarah yang pagi raya memang kalau ramai-ramai gambar kan, dia kena video call kat situ hujung. Ataupun Photoshop ke gambar ataupun edit gambar dia sebelah. Ada tak macam dalam kalangan keluarga Sarah? Ke semua memang akan balik? Mungkin sebab sebelah Sarah selalu balik kampung sebelah ibu dulu dan Sarah tak ada cousin pun dekat sebelah ibu. Jadi memang cucu Wan tu adalah adik-beradik Sarah sahaja. Dia memang kira kalian conquer lah ni. Betul. Ini sayang betul ni. Sayang betul ni. Sangat-sangatlah orang kata. Dapat ni. Setakat ni alhamdulillah Sarah tak ada lagi yang macam ada abang yang tak boleh balik. Walaupun abang dulu pernah belajar jauh dekat Kelantan, dekat Dili kan, tapi dapat juga balik alhamdulillah. Dan Sarah pun kebanyakannya banyak kerja area KL lah. Dan untuk bulan puasa ni Sarah ada juga kadang-kadang macam kena shoot dekat luar, kena pergi Kuantan, tapi Sarah macam okey tak apalah, Sarah rasa this year Sarah macam nak spend lebih lagi dengan family. Tapi macam Chak sendiri ada sebenarnya pengalaman tu sebab dulu pernah berkhidmat dengan polis kan. So memang pada pagi raya tu kita tak boleh nak bawa ke mana. Kena dekat pejabat sebab kita kena standby kalau ada kematian anggota, maka pada
pada saat tu kita kena uruskan. Wow. Pernah lah rasa pengalaman tu tiba-tiba raya pertama tu tak dapat nak salat. Berlinang tak ayam mata? Ayam mata tu berlinang tak? Sayu. Alah-alah kita dah berbicara berkenaan ini. Ini pun silaturahim juga kalau kita nak kongsikan. Antara yang bersama dengan kita ni adalah petugas barisan hadapan. Mereka sentiasa berkhidmat untuk negara kan. Mereka pun kadang-kadang ataupun mungkin selalulah tak dapat nak balik beraya ni. Betul. Macam mana nak memastikan bahawa ikatan silaturahim itu masih lagi kekal ada, masih lagi dengan semangat perayaannya juga dalam syariah Islam ini untuk memastikan bahawa mereka ada dalam semangat. Okey, kalau zaman dulu lah Hanif kan, kalau zaman dulu kita lebih kepada zaman perutusan surat. Kan zaman dulu kan kalau kadang-kadang saya tahu sebab saya sendiri pun ada ahli keluarga daripada tentera dulu. Dia kalau macam dia pergi, dia terpaksa ke stesen, jaga ke kawasan hutan dan sebagainya. Hanya utusan surat itulah yang sebagai orang kata apa penaut kan di pagi raya kadang-kadang baca muka ganas tapi mata meleleh, beringu meleleh kan pagi raya baca benda tu kan. Tapi juga kalau kita lihat zaman sekarang ni dah tidak ada alasan sebenarnya. Sebab kita dengan gadget sekarang ni kita boleh video call walaupun dalam hutan sekalipun. Sekarang ni insya-Allah ada sebenarnya line wireless kita boleh untuk kita nak menghubungi kita punya Lagi satu kita pernah melalui fasa ni masa PKP tu kan. Memang masing-masing tak boleh balik, tak boleh merentas negeri kan. Itulah sahaja teknologi kita lah kan solusinya. Okey. Dan mungkin daripada Sarah sendiri kan kepada mereka yang sentiasa memberikan peluang untuk Sarah berkarya dan sebagainya kan. Itu juga merupakan keluarga Sarah dah. Betul. Kan? Ada penghargaan ke yang mungkin nak disampaikan ataupun raya ni bagaimana dengan connection Sarah bersama dengan mereka yang sentiasa menyokong Sarah, nak kongsikan juga bersama dengan kami? Baik, untuk kepada semua penyokong-penyokong Sarah yang sokong Sarah daripada awal karier Sarah sampai ke hari ini, Sarah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin, minta maaf kalau terkasar bahasa mungkin ada di beberapa interview yang mungkin kasar lah Sarah ni. Kan? Dia tak appreciate lah fans tak dia. Senyum pun. Tak senyum pun kan. Minta maaf banyak-banyak tapi Sarah harap semua dapat beraya bersama keluarga tercinta insya-Allah. Ikatan Sarah bersama dengan peminat silaturahimnya itu rapat? So far sebab Sarah ada dalam orang kata Telegram group. Maknanya itu yang akan ada open house insya-Allah ada kalau apa-apa ada rezeki. Apa-apa kita update Telegram. Baik. Dan mungkin di episod terakhir Sembang Sahur untuk tahun ini 2023. Apa ucapan dan juga mungkin pesanan kepada mereka lah? Satu pesanan saja. Kita ni kena jaga kita punya hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan kita, hubungan persahabatan kita. Mungkin lepas ni dah tamat latihan, kita punya pelatih-pelatih kita mungkin akan berpisah di sini, tapi pastikan hubungan kita itu terus rapat dan juga terus muafakat. Dan juga ingat Nabi SAW pernah bersabda mengatakan bahawa kalau kalian nakkan kalian ini murah rezeki, nakkan kalian ini umur panjang, maka sambungkanlah silaturahim. Kata Nabi Allah. Sentiasa diikat rapat. Begitu kuatnya sebenarnya impak terhadap kehidupan kita kan, menjaga silaturahim dalam kalangan kita semua. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan Siti Sarah. Bukan. Sarah. Salah. Dah biasa dah kan. Awak lambat betulkan saya. Bukan. Nanti rapatkan silaturahim ni Sarah Suhairi. Siti pula kita tambah. Sarah Suhairi dan juga Da'i Lokman. Terima kasih juga kepada semua warga ATM. Kita nak ucapkan terima kasih dengan kami. Masya Allah, terima kasih sangat-sangat. Ini persiaran secara langsung dari Pusat Latihan Korpolis Tentera Diraja di Pulau Pak. Boleh kita dengar suaranya sekali lagi pada semua yang berada penonton-penonton kita ini? Wow. Nampak tak? Betul, tak sabar nak sambut raya ni dan juga di Potera. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih. Okey, dan juga kita nak ucapkan tinggi-tinggi penghargaan kepada Major Muhammad Azwan Salihuddin, Timbalan Komandan Pelapot dan juga pegawai-pegawai Pelapot yang kini berada di barisan hadapan. Begitu juga penuntut-penuntut yang menerima kehadiran kami semua di sini seawal daripada petang. Sebenarnya kru kami dah berada di sini, dah berkampung di sini dan 2 hari berkampung di sini dan sehinggalah ke episod akhir Sembang Sahur 2023. Betul, dan Sembang Sahur ingin mengundur diri pada tahun ini. Segala salah dan silap daripada kami semua termasuklah rakan-rakan setugas berempat secara keseluruhannya. Saya Hanif Miswan, Ani Mizati, Dayah Bakar dan juga Fazli Fuad serta seluruh tenaga kru produksi, penerbit eksekutif, penerbit, semua sekali lah yang bersama dengan kita. Semoga sekurang-kurangnya Sembang Sahur ini boleh memberikan sedikit manfaat kepada semua yang menonton sepanjang 9 siaran ini. InsyaAllah. Dan juga salam Aidilfitri, maaf lahir dan batin cakap kepada anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Silakan di Potera. Berpaham
sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Dulang berkait, selamat tangan, buang jerami berikat rotan. Dulang berkait, selamat tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Tua muda miskin kaya, sambut Syawal dengan riang, beraneka suasana di mana-mana berada. Malam bersuluh dengan cahaya, rumah dihias bagai istana. Semula indah nampak bergaya,